Provokasi melampau penyokong tuan rumah terhadap penyokong JDT selepas perlawanan tamat mencetus suasana tegang di Stadium Perak. Mereka turut menghalang penyokong lawan keluar dari stadium. Apa itu Islam liberal? Agama kita agama Islam, tidak ada liberal yang dikaitkan dengannya. Liberal bermaksud bebas. Di sebalik landasan kereta api, tanah perkuburan dan ladang kelapa sawit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada viewers semua. Di episod kita kali ini, kita akan membincangkan tentang strategi musuh Islam untuk melemahkan kita semua yang dipanggil Spider. Namun, Spider yang ingin kita bincangkan hari ini bukanlah seekor Spider yang selalu merayap di badan kita ketika tidur ataupun Spider-Man dari filem Hollywood. Tanpa kita sedar, Spider ini dah semakin berleluasa di dalam budaya kita hari ini. Pastikan korang tonton sehingga ke penghujung video supaya tidak terjadi salah faham. Let's get started. Yang pertama ialah S, Sport. Maksud sport di dalam bahasa Malaysia ialah sukan. Sedar atau tidak, kita selalu bergaduh dan bertengkar sehingga menyebabkan perpecahan disebabkan sukan. Contoh yang paling ketara ialah sukan bola sepak di antara Malaysia menentang negara jiran kita iaitu Indonesia. Tanpa kita sedar, kita sebagai penyokong terlalu beria-ia dengan pasukan negara kita sehinggakan sanggup melukai penyokong-penyokong dari pihak lawan. Sedangkan mereka juga adalah saudara kita. Jika batu dibalas dengan batu, mercun dibalas dengan mercun, apakah bezanya kita dengan mereka? Kebencian di dalam diri kita tidak akan pernah habis. Mengapa kita perlu bertindak sedemikian rupa hanya disebabkan sukan? Bukankah lebih elok jika kita berdamai dan hanya menikmati perlawanan tersebut? Perkara ini bukan sahaja terjadi di antara negara kita dan negara luar, tetapi di antara sesama orang Malaysia sendiri pun terjadi. Provokasi melampau penyokong tuan rumah terhadap penyokong JDT selepas perlawanan tamat mencetus suasana tegang di Stadium Perak. Mereka turut menghalang penyokong lawan keluar dari stadium. Dan difahamkan juga penyokong Johor Darul Takzim JDT terpaksa berlindung di dalam stadium bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Berdamailah wahai saudara-saudaraku. Sukan seharusnya merapatkan silaturahim di antara kita, bukan untuk memecah belahkan. Jangan termakan dengan hasutan syaitan. Yang kedua ialah P, Politics. Saya rasa yang kedua ini tidak perlulah untuk kita bahaskan panjang lebar. Anda boleh lihat keadaan di sekeliling anda sendiri. Bagaimana yang taksub dengan politik makin memecah belahkan kita.
Tahan pun duduk. Ya. Tadi awak kata saya tak ada disiplin. Dia tanya saya yang you bangun kenapa? Ya udah. Saya nak tanya Soalan you bodoh. bangun kenapa? Mana disiplin semua Soalan orang? bodoh. Disiplin. Soalan bodoh pasal yang jawab bodoh. Ah. Aku sempit. Awak lagi susah bodoh pula. Orang lain punya tanya, aku susah jawab. Tak apa. Yang Tentu tiga. babi tak banyak. Kerajaan nanti buat dengan tembak babi. Apa punya kerajaan? Tembak babi. Tolong. Tembak babi. Kata ikut peraturan, kata ikut disiplin. Mana disiplin semua undang? Mana ni? Mana disiplin semua undang? Disiplin, dia sebut disiplin. Kita isytiharkan batu. Disiplin yang mana? Kita isytiharkan penggalan batu juara penembak babi. Babi. Tepuk tangan berdiri. Dah. Okey. Selesai. Ada di antara kita yang sanggup memutuskan ikatan persahabatan dikarenakan berbeza pendapat dalam politik. Dan yang lagi menyedihkan, ada keluarga yang bertengkar dan bergaduh kerana berbeza warna parti. Sedangkan demokrasi bukanlah budaya Islam. Demokrasi sebenarnya berasal dari Yunani kuno ribuan tahun yang lalu. Sebelum umat Islam diperkenalkan dengan demokrasi, kita dahulunya menggunakan sistem yang disebut Khilafah Islamiyah. Lihatlah bagaimana kekuatan umat Islam pada suatu ketika dahulu apabila negara-negara Islam bersatu di bawah satu payung. Islam pernah memegang 1/3 dunia di zaman Khilafah Utsmaniyah dahulu. Namun sayangnya, selepas tahun 1924, tidak ada lagi khilafah yang didirikan. Mereka iaitu Yahudi dan Nasrani akan pastikan yang kita tidak akan mendirikan khilafah yang baru. Kerana itulah sistem demokrasi diterapkan kepada kita, supaya kita berbalah, berpecah dan terus melemah. Yang ketiga ialah ideologi. Munculnya ideologi yang pelik-pelik di zaman sekarang. Contohnya seperti liberalism, secularism, atheism, pluralism dan banyak lagi ism-ism yang lain. Saya akan berikan 1-2 contoh ideologi yang pelik. Yang pertama ialah liberalism. Di dalam konsep liberalism ini, mereka mengatakan semua manusia patut diberi hak yang sama dan mereka patut dilayan sama seperti manusia yang lain. Kalau kita dengar sekali imbas, perkara ini kedengaran bagus. Yes, betul, semua manusia sama sahaja dan harus dilayan sama adil. Tidak kira bangsa atau agama, kita ini semua sama. Tetapi, masalahnya timbul apabila budaya LGBT ingin menerapkan konsep liberalism ini. Apa yang akan terjadi sekiranya di negara kita ini mula ada lelaki yang berkahwin dengan lelaki dan perempuan boleh berkahwin dengan perempuan? Anda fikirkan sendiri. Contoh yang kedua ialah secularism. Secularism ialah satu konsep di mana agama tidak boleh dicampur aduk dengan politik. Contoh seperti di dalam sesuatu negara, pemerintahan di negara tersebut tidak boleh terikat dengan ajaran atau larangan dari agama. Tidak kira agama itu Islam, Kristian atau Yahudi sendiri. Kebanyakan ideologi-ideologi ini berasal setelah Revolusi Perancis di abad pencerahan pada tahun 1789 sehingga 1799. Golongan manakah yang paling beruntung setelah peristiwa revolusi ini? Jawabnya ialah golongan-golongan Yahudi. Kerana Yahudi pernah tenggelam di dalam sejarah. Mereka pernah menjadi sampah, dihina dan dicerca ke mana sahaja mereka pergi. Bukan sahaja Islam, umat Kristian sendiri pun benci kepada Yahudi. Sehinggakan umat Kristian lain di Eropah terpaksa membuat sebuah penempatan khas untuk orang-orang Yahudi yang dipanggil ghetto. Dikelilingi pagar yang memisahkan mereka dengan dunia luar, orang Yahudi pada masa itu terpaksa hidup di dalam keadaan yang sukar dan miskin. Kerana itulah di dalam Revolusi Perancis, mereka membangkitkan ideologi-ideologi pelik tersebut. Yang keempat ialah drugs ataupun dadah. Polis menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa hasil penahanan ketuanya yang juga seorang usahawan kosmetik. Sebuah makmal penghasilan dadah jenis ekstasi berskala besar terbongkar selepas polis menyerbu sebuah kediaman teres 2 tingkat di kawasan perumahan Desa Jakarta. 6 individu termasuk seorang wanita dipercayai ahli 2 sindiket penyeludupan dadah antarabangsa ditahan dalam 3 serbuan di Muar Johor sejak 13 Oktober lalu.
Flaka atau dikenali sebagai dadah zombie merupakan sejenis dadah baharu yang amat berbahaya kepada manusia. Imagine a designer drug that creates paranoid zombies with incredible strength. We have video showing what this drug can do to a user, and now Flaka is making its way into Tennessee. You guys come. You gonna get arrested. You gonna get arrested. Did you take something? She's bleeding or no? No bleeding. She just looks like she's on Flaka. My grandma used to say Flaka. It's Flaka. What is going on? He doesn't need milk, dude. He's fucking overdosing. Bermacam jenis dadah yang ada di dalam negara kita ini. Tidak kira sama ada dadah itu di dalam bentuk pil, serbuk, minuman, tanaman dan lain-lain. Tahukah anda, syarikat British pada abad ke-19 pernah memproduksi candu yang begitu banyak di India. Ini membuatkan British terpaksa menjual candu mereka ke wilayah lain. Maka pada tahun 1839, British menjual candu-candu mereka di wilayah China yang pada masa itu dikuasai oleh dinasti Qing. Dan akhirnya, apabila penggunaan candu di China tidak terkawal dan semakin berleluasa di kalangan masyarakat China, ia menjadi salah satu faktor berlakunya perang yang dipanggil Perang Candu. Mereka tersangat pandai dan licik. Mereka menghasilkan dadah tetapi tidak dijual di negara mereka. Sebaliknya, mereka menjual ke negara-negara timur untuk melemahkan bangsa timur. Dan sekiranya pemerintah di tempat tersebut marah, mereka cuma perlu lancarkan perang kepada pemerintah di tempat tersebut. Dan sekiranya mereka memenangi perang tersebut, perjanjian berat sebelah pun terjadi di antara mereka dan pemerintah tempat tersebut. Dan ini sudah tentu akan menguntungkan mereka. Orang yang tidak belajar sejarah akan mengulangi sejarah tersebut. Jangan sampai kita mengulangi seperti yang telah berlaku di China. Yang seterusnya ialah E, entertainment. Pelbagai hiburan disediakan kepada kita di zaman sekarang ini. Saudi Arabia, with its strict Islamic rules, might not be the first place that people think of when it comes to dance music. But the kingdom held a massive electronic music festival over the weekend. Dan sekiranya kita tidak mahu pergi ke tempat seperti itu, mereka menyediakan alternatif lain yang boleh kita guna. Apakah alternatif itu?
Jawapannya, smartphone. Dengan smartphone, korang bebas untuk berhibur dengan pelbagai apps seperti YouTube, Facebook, TikTok, Twitter dan lain-lain. Dan kalau di zaman dahulu, kita harus ke cyber cafe untuk bermain video game. Zaman sekarang, kita tidak perlu pergi ke cyber cafe lagi. Semuanya boleh diakses di hujung jari. Kita sudah tidak perlu untuk keluar dari rumah dan berhibur. Cukup tinggal di rumah dan menatap smartphone masing-masing. Dan yang terakhir ialah R, relationship. Apa itu relationship? Jawapannya, perhubungan. Di zaman sekarang ini amat mudah untuk kita mencari pasangan. Pelbagai aplikasi mencari pasangan telah disediakan, sama ada kita mahu atau tidak saja. Jangan salah faham, kemudahan tersebut sebenarnya bagus bagi siapa yang benar-benar ingin mencari pasangan. Tetapi, bagaimana pula dengan yang belum tiba masanya untuk bercinta? Contohnya seperti budak-budak sekolah. Tindakan seorang pelajar berusia 17 tahun untuk keluar bersama remaja lelaki yang dikenali hanya melalui aplikasi WhatsApp akhirnya mengundang padah apabila dia mendakwa diri beberapa kali sehingga hamil. Lihatlah di zaman sekarang ini, kebanyakan remaja-remaja yang masih bersekolah sudah pandai untuk bercinta. Apa yang akan terjadi sekiranya mereka putus cinta? Pelajaran akan merosot, emosi akan terganggu, hidup mereka menjadi tidak tentu arah dan yang lebih menakutkan ialah bunuh diri. Inilah apa yang mereka mahukan, melalaikan kita dengan perhubungan. Sebab apa mereka mahukan ini? Sebab sekiranya kita terkena gangguan emosi, kita tidak boleh konsentrasi dengan pelajaran. Dan bila kita tidak konsentrasi dengan pelajaran, kita akan gagal dalam peperiksaan. Dan bila kita gagal dalam peperiksaan, kita tidak boleh bekerja dengan gaji yang besar. Dan bila kita mahukan duniawi, mahu kereta yang mahal, mahu rumah yang besar, duit yang banyak, mereka akan datang dan menawarkan tawaran kepada kita. Itulah jalan pintas untuk berjaya. Tetapi ada harga yang perlu dibayar. Bagi siapa yang lemah imannya, pasti mereka akan terima tawaran tersebut kerana sejak dari bangku sekolah lagi mereka sudah di brainwash. Okey semua, setakat di sini dahulu episod kita untuk kali ini. Saya harap ada pengajaran dan ilmu baharu yang anda boleh ambil dari video ini. Ingat, zaman ini adalah zaman fitnah, zaman yang penuh tipu hela. Sedar atau tidak, sistem Dajjal ini sudah diterapkan kepada kita semua. Bukalah mata anda supaya anda tidak mudah tertipu dengan penipuan mereka. By the way, kalau korang suka dengan video ini, korang boleh like video ni. Dan kalau korang nak lagi video yang seperti ini, pastikan korang subscribe dan aktifkan butang notifikasi di sebelah ni. Nama saya Iwan dan semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.